had, yang bawah ni X menghampiri H. Fx ni fungsi sama dengan K ni. Okey, macam mana nak details dia ni juga saya cerita lah. Mungkin awak tak tahu apa-apa pun pasal hak. Kalau awak tak revision, awak tak tahu apa-apa. Kalau nak kata ingat awak cikgu ajar awal-awal itu pun ajar secara online juga. Mungkin tak berapa ingat. Tapi tengok je deh. Kita ambil poin-poin penting je. Terpaksa tu. Awak kan ada. Okey, kita tengok contoh untuk cari had ni. Cari nilai bagi setiap anggaran setiap yang berikut. Soalan A, X, had X menghampiri 4 untuk fungsi 2 per X had tolak 3. Jadi untuk mencari penyelesaian dia, kita kena buat gini deh. Kita ganti saja ni nilai 4 ni nombor 4 ni ke dalam fungsi dia tanpa huruf X. Jadi 2 per X tolak 3 ni 2 per X tolak 3 ni X tu kita ganti dengan nilai 4 dan dapatlah 2. Okey, gitu je sebenarnya. Sebenarnya kita ganti je tempat huruf X tu kita ganti dengan nombor yang dia menghampiri. Itu je lah. Okey, soalan B. Soalan B, had X menghampiri 2, 1 per X tolak 2. Okey, terah kita ganti 2 situ deh. Bila kita ganti sini, ganti sini, 2 tolak 2 ni jadi kosong. Jadi 1 bahagi kosong. Kalau 1 bahagi kosong ni kan, kalau tekan kalkulator pun, dia tulis syntax error. Kan? Bila tulis syntax error atau error tu maksudnya, dia tidak tertakrif dia tidak tertakrif. Dia tak boleh nak kira lah ke kita sebab 1 bahagi dengan kosong ni nilai dia sangat besar. Sangat besar sehingga tak boleh nak tafsir. Tak boleh nak takrif. Tak tahu bila dia punya hujung dah. Okey. Jadi dia tidak tertakrif lah. Satu benda ni bahagikan dengan kosong tak boleh nak takrif. Okey, soalan C pula X kuasa 2 tolak 4 per X tambah 2. Hak dia X menghampiri 2 sama kita ganti deh. Okey, contohlah ni. Yang ni dia flat sikit. Tengok. Mana ada soalan ni? Okey. Baik. Mana lagu ni? Okey, mana letak ni? Nanti kita tengok ni soalan C ni. Again ni. Hai. Oh. Had X menghampiri 2. X kuasa 2 tolak 4. Yang ni tolong tengok sikit ni. Sebabnya biasa juga itu tulis soalan gini-gini. Tapi kita salah. Okey, kalau tengok sekali ikut kefahaman nak cikgu ajar saat ni, maksudnya nilai X ni. X ni dah. X ni kita ganti je lah ni. X ni dengan ganti dengan nombor 2 dah. Jadi dapatlah 2 kuasa 2 tolak 4 per dengan 2 tambah 2. Jadi sini dia akan tubik 2 kuasa 2, 4. 4 tolak 4 bahagi 4. Jadi tubik kosong bahagi 4 ni. Kosong bahagi 4. Kosong bahagi 4 ni kosong deh. Bukan tidak tertakrif ni kosong nilai dia. Kalau dia tak sama dengan 4 bahagi kosong. 4 bahagi kosong ni tak tertakrif. Sebab dia nak bahagi dengan kosong ni. Hak ni
Ni kosong bagi 4 ni. Ada kosong-kosong lah. Tak ada lah kiranya. Nak bagi dengan 4 orang. Berapa dapat seorang? Jadi dapat kosong lah deh. Kalau ni, situasi ni, dia ada bagi 4 tapi nak bagi dengan orang kosong. Bagi dengan orang kosong. Boleh berapa seorang? Orang tak ada. Nak bagi kan? Tak boleh ni. Okey, jadi bila jadi kes ni, kita kena tengok sini semula kan. Kita tengok sini. Kalau dia jenis equation dia, lah. Ada diternak. Astaghfirullahalazim. Ini lah. Okey, bila dia tubik gini, tubik kosong, menghampiri 2 dah. Kita kena tukar dia punya function ni, dia jadi berfungsi dah. Pada saat ni tak jadilah. Jadi kita kena tukar dia. Cara nak tukar dia, tengok dah sini. Ini dia punya nombor 4 dengan x kuasa 2 ni. Atas ni adalah dia panggil apa perfect square dah. Perfect square. Jadi kita boleh faktorkan dia. Perfect square ni macam nombor 4 lah. Nombor 4 ni dia perfect square dah. Dia 2 kuasa 2 lebih 4. Jadi kita boleh pecahkan dia jadi gini. X tambah 2, X tolak 2 dah. Dia boleh asingkan dia. Boleh faktor lah. Ianya. Jadi 2 ni boleh mati. Jadi nombor 2 ni kita akan ganti 4 huruf ni. Tak jadi juga. Dia nak mati tu. Betul dah ni dah. Betul lah. Jadi tubiklah kosong. Okey dah. Kebetulan serupa dia jadi tubik kosong juga. Biasanya tak jadi gini dah. Okey. Awak ingat kalau dia equation dia perfect square, contohlah macam gini dah. Saya bagi ayat. Contoh lain. Setelah had X menghampiri 2, kita ambil X kuasa 2 tolak 16. Cikgu. Ya? Ada orang nak masuk. Sangkut buat apa? Berapa tak ambil? Dah buat dah ni. Ada masalah pula. Ni plus 9 orang. Pakat di mana lah dia. Okey, tak apalah deh. Kita teruskan saja ni contoh dah deh. Gini. X tambah 4. Okey. Ni kalau dia fungsi X kuasa 2 tolak 16, dia samalah juga. Kalau ikut formula dia macam X kuasa 2 tolak A kuasa 2 lah. Jadi dia akan jadi X tambah A, X tolak A deh. X tolak A. Untuk perfect square sahaja deh, ingat. Jadi sini kita boleh tukar dia. X tambah 4. X tolak 4 deh. Bahagi X tambah 4. Jadi gini deh kalau kita kembangkan dia akan jadi tambah se tolak se. 2 ni nanti kalau kita expand semula jadi X kuasa 2 tolak 16 deh. Kalau kita expand semula. Nanti boleh mati 2 ni, barulah kita gantikan dia dengan hadnya kita ada saat ni lah. Kalau sehingga had menghampiri 2. Jadi 2 tolak 4 lah deh. 2 tolak 4. Sebenarnya itu 2. Gitu deh. Okey. Seterusnya. Soalan
fungsi soalan D dah. Soalan D ni dia. Had X menghampiri infinity untuk 4 bahagi X. Okey. Ni gini deh. Tengok dia kata apabila X semakin besar, ni X menghampiri infinity ni maksudnya infinity makin besar Makin besar nombor tu, jadi nilai 4 per X semakin kecil dan menghampiri kosong. Jadi tolong ingat yang ni. Kalau nak tahu detail, sahabat cikgu boleh royak. Tapi malah tengok kan Begini je, kita tengok ni. Kalau kita ganti nombor ni deh. Nombor ni. 4 bahagi X ni deh. Empat bagi X dia punya fungsi ni. 4 bagi X. Kalau kita ganti dia dengan nombor 1 lah. X sama 1 dah. Jadi 4 bahagi 1 tu lebih 4. Kalau 4 bahagi, kalau X sama dengan 4, 4 bahagi 4. Tengok dah. Dia jadi 1. Kalau nombor X tu kita ganti dengan nombor 10 lah. Jadi 4 bahagi 10 dia jadi 0.4 kan. Tengok tu nombor ni. Nombor ni daripada besar 4, 1, 0.4. Dia jadi semakin kecil Apabila nombor bawah ni makin besar. 1, 4, 10 ni besar. Jadi dia besar hingga infinity. Terlampau besar Maka nombor ni pula dia akan menuju ni kurang kecil. Ni kurang kecil lah jadi kosong sebab kecil doa. Dia lah jadi kosong lah. Okey, faham gitu. Jadi lepas ni kalau awak jumpa 4 bahagi dengan infinity kosong lah. Ataupun sebarang nombor lah Sebarang nombor 100 kurang bahagi infinity. Jadi kosong. Benda yang dibahagi dengan infinity dia akan jadi kosong. Boleh Okey, lepas tu ni soalan E. 2x kuasa 2 tolak 5. Yang ni biasa je lah Ganti je dengan kosong. Soalan F. Had X menghampiri kosong untuk fungsi 1/3. Okey, yang ni ni pun biasa saja. Ganti je lah X ni kosong. Nanti sebarang nombor yang dikuasa dengan kosong adalah nilainya 1. Okey. Gitu deh. Lepas tu mana lagi Uish. Faham ke? Anda nak tanya? Ke tidur dah belakang? Bagi tidur ni using salah. Assalamualaikum. Faham Faham cikgu, faham. Alhamdulillah. Okey. Ya, ada yang masuk. Kau dia? Tengok ada yang masuk kau. Dia ni 7. Sengih situ juga tu lah ke mana Agak gila ke mana lah. Jangan lupa tanda-tanda ni sebab kita dah termasuk dengan kelas IS, I gapo tau. I ni kita tak mengajar. IM. Lama buat tu tak khabar. Ada ke tak ada ni IS macam nyaut tak sore. Ada cikgu. Ada cikgu. Ada tak? Ada cikgu. Dulu tu Okey. Ni Ada apa? Takut tak sampai info je. Okey, kita teruskan Kita teruskan lagi. Pembezaan peringkat pertama. Pembezaan peringkat pertama ni pembezaan je lah takut ada orang tak revision lah selasun tu takut apa ni tak tahu mana-mana pun. Kena ingat pembezaan ni dia ni ke proses rongsangan kepada kameran. Jadi kadang-kadang nak tukar formula pembezaan dengan kameran Kita tengok dulu basicnya. Terbitan pertama. Ni pembezaan peringkat pertama ataupun terbitan pertama benda yang sama Kadang-kadang dia sebut terbitan, kadang pembezaan. Sama saja.
Pembezaan dengan prinsip pertama adalah sukar dan panjang. Sepatutnya belajar juga deh, tapi biar saya juga saya ajar lagi tu. Tak tahu bila nak ajar, lepas SPM berapa kali. Hari tu pula dia ajar, dah cikgu rasa. Ajar, buka sekolah tu cikgu ajar. Kalau kelas cikgu lah. Dia tak ajar online dah sebab dia payah. Bila buka je sekolah tu cikgu ajar, tak ada kelas. Ingat lagi dah. Tapi tak tahu awak ingat ke tidak. Okey, formula dia gini je. Kalau kita ada Y sama dengan A X kuasa N, A ni nombor, N pun nombor. Jadi kita bila buat dy dx atau pembezaan simbol dia dy dx dia akan jadi N darab A ni. Ni hak atas ni darab dengan depan Kuasa dia kena buat 1. Ataupun kalau dia tulis, ni simbol je lah. Kalau dia Y dy dx Ada orang nak masuk. Kena belek go ni dulu dia baru nak bagi masuk. Kalau tidak tak boleh. Awak ayat lah dia kalau ada saya minta masuk tu. Okey, kalau dia simbol dia fx dia akan jadi f prime x. Ada juga ditulis gini dah d dx. Ax ni sama dah. D dx ni maksudnya pembezaan lah juga dah. Pembezaan kepada dalam bracket. Okey, macam mana? Ni formula dia. Ni formula dia dah ni. A dan X. Tapi kita lihat contoh lah. Ketika-ketika tata tanda data menunjukkan pembezaan fungsi. Cari terbitan pertama. Tengok ni. Y sama dengan 3X kuasa 4. Kita guna formula datuk deh. Differentiation. Ingat ni. Differentiation. Pembezaan differentiation. Jadi kita boleh guna datuk. D. Yang ini tukar deh. Kalau kita ada kameran, kita akan guna tambah deh. Kameran. Kita guna tambah. Ingatlah differentiation ni datuk. Datuk ni dia apa? Da ni darab, tuk ni tolak. Tu je formula dia deh. Darab, tolak. Macam mana nak darab tolak ni tengok contoh 7 deh. Y sama dengan 3X kuasa 4. Kita gunalah datuk. Darab, tolak. Ni kena darab ni 2 ni. 2 ni. Depan dia dengan kuasa dia kena darab. Jadi 3 darab 4. X kuasa tolak. Ni tolak 1 deh. Tolak 1 kuasa 3. Ni tak tulis gini. Tak apa tulis ke 12. X kuasa 3. Okey. Ni je konsep. Yang paling utama kena faham deh. Datuk. Darab tolak. Okey. Boleh deh. Macam ni. Y sama dengan 8. Nak macam mana nak tuk? Macam mana ni? Nak darab dengan tuk. Macam mana? Nak darab dan tolak? Tak ada ni. Sebab dia tak ada X sini. Ni tak ada X. Jadi dia sama dengan kosong je lah. Sama dengan kosong selalu deh. Dy dx dia sama dengan kosong je lah. Sebab dia tiada X. Okay. Satu. Mana lagi? Contoh 8, sama lah ni, gitu je. Ni kalau 4 per X ni, kalau kita kena naikkan dulu lah. Kalau Y sama dengan 4 per X, kita kena tukar dia dulu dia jadi 4X kuasa negatif 1. Barulah kita buat dy dx sama dengan negatif 4X kuasa negatif 2. Turun semula negatif 4 per X kuasa 2 dah. Okey. Contoh 9, tak ada berapa. Ni tukar, B ni tukar dulu. Punca kuasa ni jadi kuasa 1 per 2. Okey, tu terbitan pertama. Yang ni pun sama, terbitan pertama untuk fungsi algebra. Fungsi algebra ni maksudnya dia macam panjang sikit lah ayat dia deh. Tak perlu kita tengok ni tak perlu. Tak perlu deh. Buat pening saja. Ni pun tak perlu. Perlunya macam ni je. Contoh 9 ni
Ni. Dia kalau fungsi algebra ni maksud dia panjang. Dia ada tidak sebutir macam saat ni dah. Tengok dia panjang. Ada beberapa ungkapan. Jadi kalau ada beberapa ungkapan gini, kita buat pembezaan satu-satu je lah. Satu-satu sahaja deh. 4x kuasa 2 ni, kita buat dia. Ni tak perlu tengok ni deh. Ni. Bolehlah tengok super ni. Di sini deh. Step ni. Step ni kalau tak buat pun tak apa. Awak direct je. Awak tahu dah deh. Kalau 4x kuasa 2 ni, kita tulis sini lah. Aku tak dan. Hega percuma. Oh ya. Y sama dengan 4x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 deh. Bila kita buat dy dx, dia ungkapan algebra ni panjang lah. Kita darab je lah. 4 dan 2, 8. X kuasa 2 tak 1 je lah. Tak boleh tulis kan. Ni kalau 7x ni dia jadi 7 sahaja. Sebab apa jadi 7 sahaja? Kalau kita tengok sini dah. Ni dia kuasa 1. 7 kali 1, 7. X 1 1 kosong. X kuasa ni kan 1. 7 kali 1, 7. Jadi dapat 7 sahaja dah. Dan 3 macam tadi lah. Bila tak ada huruf X dia jadi kosong. Tak payahlah pilih kosong sini dah. Ini saja. Dia dapat gini. Itu cara dia. Lepas tu soalan B. Soalan B ni kalau dia bagi dalam bentuk darab macam ni, ada pendaraban, kita kena expand dulu lah dah. Ni expand dulu, buka bracket. Lepas tu buat pembezaan. Okay. Lepas tu soalan C pun sama sebab dia ada pembahagian tak boleh juga dah. Kalau ada darab dengan bahagi tak boleh. Tak boleh buat direct. Kita kena simplify dia dulu biar dia jadi single deh. Biar dia jadi ada tambah yang tolak. Okey, jadi sini kita buat gini, kita mati-mati dah. X dengan ni tinggallah 3. X ni dengan ni tinggal 1. Ni dengan ni pun sama dah. Lepas tu barulah kita buat pembezaan. Okey, secara ringkas lah ni deh. Sebab konsep dia mudah saja. Orang guna je catuk. Kalau dia panjang, buat susah. Kalau dia ada darab, bahagi, kena mati-mati kau hentaskan dia dulu biar dia jadi ada tambah tolak saja dah. Cikgu ni orang selalu. Dia faham tidak tahu. Okey, lepas tu. Mana? Ni fungsi gubahan pula dah. Fungsi gubahan ni macam ni. Ni dia ada bracket, dia ada kuasa luar dah. Kalau kuasa 2, ni ada kuasa ni. Kuasa 2. Kuasa 2 ni boleh expand dia. Lepas expand, kita buat pembezaan. Tak ada masalah yang tu dah. Sebab dia kuasa 2. Kalau dia kuasa lain, kuasa 3, 4, 5, tak boleh nak expand dah lah. Kita kena guna formula fungsi gubahan. Fungsi gubahan, formula dia ni, kita namakan dia petua rantai. Sebab petua rantai, sebab dia sini ada du, sini du dah. Tengok, dy dx sama dengan dy du darab du dx. Ni yang cikgu highlight ni du du. Ini adalah rantai dia yang menghubungkan y dengan x. Y dengan x ni dihubungkan oleh u, huruf u. Tu jadi rantai dia. Macam mana? Kita tengok sini. Cikgu ada nak masuk. Apa lah jadi gini. Okay. Ada nak tanya kau saat ni? Kau cikgu ajar-ajar ke? Tak ada. Tak ada, bagus sebenarnya. Kalau ada nak tanya. Cikgu. Ada nak tanya? Saya nak minta cikgu ulas sikit, saya keliru. Nak tengok ke? Ni, hak gini. Tadi saya keliru sikit. Saya faham. 300 saya tak keliru bahagia setengah ni. Gini.
Kalau Encik tengok deh. Kita tengok semula sini. Kita tengok kan. Ni Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak 7X tambah 3. Yang ni kita buat jadi Y dx satu-satu deh. 4 darab 2 dah. Dah deh darab 8. X. Tolak 2 tolak 1 1. Kuasa 1 tak payah tulis dah. Tolak 7X. 7X ni saat ni dia cerita dia akan jadi 7. Okey, yang ni settle sebab dia ada satu begini deh. Ada satu-satu ungkapan. Yang B ni, soalan B ni dia pesing 4X tambah 3. 3X tolak 1. Yang ni kita tak boleh lah nak buat perbezaan 1, 1, 1, 1. Gini deh. Sebabnya dia ada darab tengah ni. Ni dia darab. Ni dia satu bracket. Ni satu dia bracket. Jadi dia ada darab tengah. Bila darab tak boleh. Kita nak buat pembezaan satu-satu. Kita kena expand dia dulu. Expand dia. Darab dah. Lepas dah dapat tu, barulah kita nak buat pembezaan. Ni lepas kita expand dah. Lepas tu kita buat pembezaan dia. F1X sama dengan 24X tambah 5. 3 ni tak ada. Okey, tu kalau dia bagi pendaraban. Kalau soalan C ni dia bahagi deh. Pembahagian. Pembahagian ni sama lah. 2X kuasa 4 tambah 3X kuasa 2 tolak 6 per X. Ni dia ada bahagi dah. Bahagi pun sama. Tak boleh nak buat satu-satu. Kita kena kecil. Kecil dia dulu dah. Kita kena pisahkan dia. Supaya tak ada ni. Tak ada bahagi ni dah. Jadi nak pisahkan dia macam mana? Tu again. Bahagi sosok. Hak ni bahaginya ni, hak ni bahagian ni, hak ni bahagian ni. Bagi sesuai. Jadilah dapat 2X kuasa 4 bahagi X. Sini tambah 3X kuasa 2 bahagi X. Tolak 6 per X. Ni baru bahagi ni. Jangan kata pembezaan dah. Kita belum buat pembezaan, kita cuma simplify dia. Ni mati tinggal 3. Ni mati tinggal 1. Ni tak ada lah. Ni tinggal begini lah. Jadi 2X kuasa 3 tambah 3X. Tolak ni boleh naik atas jadi 6X kuasa negatif 1 sebab sin kuasa 1 dah. Bila naik atas dia jadi negatif. Barulah kita buat pembezaan dia. 6X kuasa 2 tambah 3. Tolak ni tambah ni dah. 6X kuasa ni tolak 1. Tuk dia ni negatif 1 tolak 1 negatif 2. Nanti terus mula lah ni. Okey, boleh dah. Yang ni samalah D tu expand gitu je. Kita pergi ke fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Sama silap. Pak 20 dah betul. Ada nak buat latihan. Kena buat sendiri dah. Kita tunjuk je. Tunjuk cara ni. Dia pembezaan ni dia banyak ni. Tu masalah dia ni. Lepas tu dia berkait dengan kamiran. Tapi cikgu nak ajar lah juga. Kalau tak ada follow slow. Okey tu okey lah dah. Okey, fungsi gubahan ni dia macam ni. Katalah dia Y sama dengan 3 X tolak 4 kuasa 2. Ni gubahan lah ni. Dia ada bracket, dia ada kuasa 2.
Jadi bila kita nak buat pembezaan, kita boleh expand dia. 3x kuasa 2, 9x kuasa 2. Yang ni darab 2 deh. Ni nak expand ni. Expand hot ni pun ada lagi orang tak tahu. 3 kali 4 negatif 12. Negatif 12 kali 2. Negatif 12 kali 2 negatif 24x. Lepas tu negatif 4 kuasa 2 tambah 16 Ni baru expand. Lepas tu baru buat dy dx. 18x tolak 24. Okey, siap ni. Ni kalau dia kuasa 2. Tapi kalau dia kuasa lain, kita paksalah kita guna formula ketua gubahan. Untuk hasil gubahan macam mana? Macam ni lah. Tengok ni. 5 tolak x kuasa 7. Tak boleh nak expand sebab dia kuasa 7. Jadi kita katakan u sama dengan 5 tolak x. Ni yang dalam bracket saja ni. Yang dalam bracket ni. Yang dalam bracket saja tak termasuk 7. Kita anggapkan sebagai huruf u. Lepas tu tulis mula dia akan jadi y sama dengan u kuasa 7. Lepas tu kita buat lagi bawah ni. Mana aku tulis dah. Baca-baca ni tak nampak sebenarnya. Mana lah. Ada pen lain dah. Nak lari dah. Nak pergi kokse dah. Kena cabut dulu. Pen pun nak lari. Dia silap lari ke. Entah deh. Air sampai kena tekuk Sekejap. Bolehlah rest sekejap 2-3 minit.
Okey, kita sambung deh. Okey, tengok deh. Mana dah? Mana dah? Y sama dengan 5 tolak X kuasa 7. Okey, tengok deh. Kita nak buat untuk fungsi perubahan. Gini cara dia. Ni dia guna pertuan rantai. Ni deh. Dia ada dua kaedah. Dua kaedah masuk ke. Ada orang tersangkut ni. Okey, yang pertama deh. Kita andaikan yang dalam bracket ni. Yang dalam bracket ni deh. Dalam bracket saja. Sebagai U. Okey, jadi kita tulislah. U sama dengan 5 tolak X. Ni. Yang dalam bracket ni sebagai U. Lepas tu, bila dah kita tukar yang ni 5 tolak X sebagai U, kita tulis mula dia. Dia akan jadi Y sama dengan U kuasa 7. Dia jadi begitu. Kita tulis mula kan, sebab kita dah handaikan yang orange ni sebagai U. Jadi tulis mula dia Y sama dengan U kuasa 7. Okay, U dia adalah 5 tolak X ni. Itu sini lah. Lepas tu, kita buat pembezaan untuk kedua-dua ungkapan ni. Sini dia ada huruf Y. Huruf Y. Bila kita buat pembezaan dia jadi Y. Biasa diwari X sebab sebelah ni huruf X. Tapi sekarang sebelah ni huruf U. Jadi kita tukar dia jadi DY, DU. Sama dengan guna datuk juga darab. Darab sini nombor 1 deh. Ni ada nombor 1. Jadi 1 darab 7. Jadi dapatlah 7 U kuasa 6 deh. 7 darab 1 6. Okey, dapatlah DU dia. Yang ni sama. Yang ni sama deh. Ni huruf U, kita akan buat DU. Sebelah ni ada huruf X. Jadi dia jadi DX. Sama dengan 5 jadi kosong. Negatif ni, negatif tu. Depan dia. Dia ada nombor 1 deh. Ini pun 1. Jadi, akan dapatlah negatif 1 deh. Ingat gini lah Cikgu malah dia nak cerita panjang aku dulu. Negatif X kuasa 1. Ada 1 sini. Jadi negatif 1 kali 1. Negatif 1. X kuasa kosong. X kuasa kosong ni 1 je, negatif 1. Okey, lain kali ingat deh. Kalau 2X dia jadi 2. 100 X dia jadi 100. Negatif X dia jadi negatif 1 deh. Okey, sekarang kita ada 4 ungkapan ni. So, ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 dah. Ada 4 ni lah kita kena buat rantai dia. Buat rantai. Kalau nak buat rantai, kita kan nak cari dy dx ni. Kita nak cari dy dx. Dy dx, kita tulis kalau dy dx, dy mesti di atas ni. Tengah ni darab, bawah ni mesti dx. Dan tengah-tengah dia tu mesti sama. Sebab dia nak rantaikan dia. Dua ni mesti sama deh. Jadi nak sama tu nak guna huruf apa? Mestilah huruf U deh. Sebab U je yang ada, tak ada huruf lain. Jadi letak sini U, sini DU. Okey, lepas tu kita ganti je lah dah. Gantikan dia. dy du ada dah. 7U kuasa 6. Darab du dx pun ada dah. Darab negatif 1. Jadi dapatlah negatif 7U kuasa 6.
Negatif 7 U kuasa 6 ni kita ganti semula dengan U yang kita ada. Ni lah, ni kita ada dah U. Ganti semula. Barulah kita dapat negatif 7. 5 tolak X kuasa 6. Ni lah dapat. Siap. Okey, tu fungsi gubahan guna petuah rantai. Kita tak ada satu lagi kaedah alternatif. Alternatifnya ambil mana? Tengok Ni nanti tengok sendiri lah dah. Ni kaedah alternatif Ni kalau tengok sini boleh rasa macam tak faham dah. Sebab cikgu, kalau cikgu serabut, tengok tu, cikgu tahu pun serabut juga. Jadi tengok je cikgu cerita Yang mana kita nak buat kaedah alternatif. Yang lebih mudah, cepat, pantas. Boleh siap selalu Kali tengoknya siap. Y sama dengan 5 tolak X kuasa 7. Kita kena tahu bila dia tak ada nombor depan ni maksudnya ada nombor 1. Jadi bila kita nak buat dy dx, sedarkan dia, darab pun ni. Nombor luar dia ni dengan kuasa dia. Di 7. Tulis semula 5 tolak X. Ni tu dia tolak 1 darab 6. Satu cuma dia kena ada sambungan sikit lagi Kita darab dengan ini ni pembezaan dalam bracket. Dalam bracket Maksudnya dalam bracket kita ni 5 tolak X 5 tolak X. Bila kita nak buat pembezaan dia, 5 ni tak ada dah, kosong. Negatif X, saat ni cikgu cerita dah. Negatif 10X jadi negatif 10. 20X jadi 20. Juta X dia jadi juta. Jadi negatif X dia akan jadi negatif 1 Okey, so masuk ke sini. Negatif 1. Darabkan dia dua ni. Sebab ia sama-sama nombor. Negatif 7. 5 tolak X kuasa 6. Siap. Okey. Sama je. Tengok buat ni. Sama. Biasanya kita guna kaedah alternatif Sebab ni dia guna petuah rantai. Tapi kadang-kadang dia ada setengah dia buat soalan guna petuah rantai. Dia tak sebut petuah rantai. Tapi kita terpaksa guna Terpaksa guna. Kena guna baru jadi. Okey, faham ni? Ada nak tanya? Azri? Atau siapa-siapa orang lain lah. Ada nak tanya? Petuah rantai. Petuah rantai untuk fungsi gubahan. Ada nak tanya? Semua bagus. Okey. Maknanya sekiranya ada nombor kuasa 2 tu maknanya kita boleh masuk lah. Sekiranya ada lah. Kalau kita buat darab. Kalau ada kuasa tu boleh guna ni lah. Dia fungsi gubahan lah kiranya Kuasa 2 pun boleh buat dah. Tak perlu expand pun buat je begini Kuasa 2. Okey. Cikgu. Ha. Sebenarnya berapa kegunaan dy per dx ni? Guna dia. Maksud awaknya guna bila ni? Guna dah SPM pun guna dah hidup. Kalau macam tu soalan gerah ke apa? Bila kita nak guna ni? Oh. Bila dia ada soalan dia dah Dia soalan dia. Soalan kehamilan pembezaan dengan kehamilan ni dia memang wajib ada. Dia memang wajib ada. Kertas 1, kertas 2, kedua-duanya. Cuma dia agak payah tu lah. Payah panjang. Hak depan-depan ni dia mudah. Hak depan-depan ni dia payah sikit. Jadi cikgu ajar jugalah hak mudah-mudah ni, basic-basic ni. Ada soalan dia Dia memang wajib. Soalan wajib. Dan sebenarnya kalau nak dapat A wajib jawab lah. Dia ada dalam soalan wajib lah bahagian A. Kertas 1. Tapi kalau dia payah tinggal dengan kita je lah.
Kita terus tengok soalan dia deh. Soalan dia mana? Kita ajak nak bagi nak soalannya. Tapi tak ada lagi lah ni. Kita tengok dulu deh. Tengok sikit macam mana soalan dia. Soalan amalan admit kelas 1. Macam ni hok payah dah sikit ni sebab dia ada daripada ni rate of change ni daripada kadar perubahan dia. Ni macam ni. Begini je lah soalan dia. Diberi y sama ni 3x kuasa 2 tolak 2x sama 3. Cari nilai bagi dy dx apabila x sama dengan 2. Kalau soalan direct gini tak ada masalah dah. Kita boleh jawab lah. Ini contoh soalan kelas 1. Ni dah. Ni. Nak cari nilai dy dx apabila x sama dengan 2. Maksudnya kita buatlah dy dx. Dy dx. Lepas tu gantikan x dengan nombor 2. Gitu lah deh. Kalau kelas 1 biasanya pendek-pendek gini. Bolehlah jawab. Juga ajak basic-basic ni. Kalau nak extra lah gitu payah sikit ni. Macam ni dia payah lah sikit ni. Kita lah ke belakang-belakang dari aplikasi ni dah. Kalau cari nilai hampir ni, macam aplikasi dah lah. Tak ajar lagi saat ni dah. Semua ni sebenarnya cikgu nak risau bagi ke pokok awak. Ni macam tadi dah soalan ni. Cikgu ajar tadi. Kalau kita nak jawab dia. Kalau nak jawab dia dah. Kalau nak jawab dia tulis had n. Ni guna huruf n dah. N kuasa 2 tolak 6/4. Dengan n tolak 8. Macam ni kalau kita gantikan dia 8, kita ganti direct dah. Kalau kita ganti direct dia akan jadi 8 kuasa 2 tolak 6/4. Bahagi dengan 8 tolak 8 ni. Tu vektor dia gini 8 kuasa 2 6/4. 6/4 tak 4 kosong. 8 tolak 8 pun kosong. Kosong bagi kosong ni lagi lah tak boleh. Tak boleh nak kata kosong, tak boleh nak kata infinity, tak boleh nak kata gapo deh. Kosong bagi kosong ni sangat pelik. Kalau awak belajar peringkat mesti memang satu benda yang sangat pelik. Tapi bagi kita tak tahu apa sekarang, tak ada apa-apa lah. Sampaikan saja deh. Maksud dia tak tertakrif lah sini. Kosong bagi kosong ni tak tertakrif. Jadi tak ada. Tak boleh nak jawab. Tapi sebenarnya boleh ni. Sebab 64 ni adalah perfect square. Jadi kita boleh tukar dia. Dia akan jadilah n tambah 8. Sebab 64 kan 8 kuasa 2 ni. 8 kuasa 2 lah. 8 ke 8, 64. 8 kuasa 2 perfect square lah kiranya. N tambah 8 tolak n tolak 8. Ni je gini. Dia boleh matilah dengan bawah. Mati. Tinggallah n tambah 8 ni. Baru kita ganti sini. Jadi dapatlah 8 tambah 8. Ni belah. Boleh takrif lah. Dia boleh takrif dah. Apabila kita tukar bentuk fungsi ni ni. Ni contoh soalan lah. Biasa gini lah. Okey, boleh faham ni. Okey, ni kalau B ni bezakan Y ni terhadap X menggunakan prinsip pertama. Ni prinsip pertama ni cikgu tak ajar lagi tadi. Saat ni tak ajar lah ni. Ajar direct lah. Tapi aku tak ingat lah sebab dia kena ikut step-step dia ni prinsip pertama. Okey. Ni fungsi gubahan ni dah. Fungsi gubahan. Cuma dia duduk bawah je. Kan ada bracket ni. Ni ada bracket ada kuasa 3. Gubahan lah ni. Cuma kita kena naik atas dulu. Bila naik atas dia akan jadi kuasa negatif 3. Enggak dah. Dah tengok. Ni contoh soalan fungsi gubahan lah. Dia jadi gini. Dia jadi Y sama dengan 3 per 2x tolak 1 kuasa 3 dah.
Gini. Kita kena tukar dua ni naik atas. Jadi dah 3 darab 2 X tolak 1 kuasa negatif 3. Ni Y lagi dah. Okey, dia jadi fungsi gubahan ni kita guna macam saat ni lah. Guna kaedah alternatif dia. Kita datukkan dia. Datuk ni dengan ni darab. Ni dah. Datuk jadi negatif 9. Tulis mula 2X tolak 1. Negatif 3 tolak 1 negatif 4. Dan jangan lupa lah darabkan dengan pembezaan dalam bracket dah. Kalau sini 2X tolak 1 bila buat pembezaan 2X ni jadi 2. Negatif 1 tak ada dah. Jadi ganti sini. 2. Yang ni dengan yang ni darab sebab dia sama-sama nombor. Darab dia. Dapatlah negatif 18. 2X tolak 1 kuasa negatif 4. Kuasa negatif 4 ni boleh turun semula. Jadi negatif 18 per 2X tolak 1 kuasa 4. Gini deh. Ni inilah bentuk soalannya deh. Fungsi gubahan. Okey, boleh ni. Jadi nilai dx. Apabila x sama dengan 2. Ni kita buat ni. Tiap ni gantilah 2 sini. Okey. Lepas tu bawah ni. Ni sama lah ni kan. Ni kadar penghampiran ni. Perubahan kecil. Perubahan kecil pun tak ajar lagi lah. Detail. So waktu payah waktu. Waktu tu perlukan masa. Tak tahan dia. Yang ni. Biasa je. Fx sama dengan ni. Ni tak sampai lagi ni. Sebab dia guna hasil bahagi. Banyak dia buat pesen ni. Soalan A ni. Biasa je. Lepas tu bawah ni masih tak ada aplikasi. Ni pun belum diajar tapi tengok ni dia beri lengkung ini ni cari koordinat titik pusingan. Titik pusingan ni awak kena tahu. Titik pusingan tu apa. Tapi dia guna pembezaan lah. Sebab tu kena tahu dulu buat pembezaan . Okey, sudah dulu untuk contoh ni. Kita sambung sikit lagi untuk ni. InsyaAllah nanti soalan ni cikgu akan attach lah dalam Telegram ni. Awak boleh print dan tengoklah sebab dia pun ada jawab pedas tu. Baca-baca lah. Kita sambung di sini deh. Secara ringkas. Nota. Fungsi gubahan ni cikgu anggap settle. Beres deh. Gitu je. Okey, lepas fungsi gubahan ni ada lagi ni. Terbitan pertama suatu fungsi menyebabkan hasil darab dengan hasil bahagi. Ni dia dua. Ni kalau dia fungsi dia bentuk hasil darab ni. Hasil darab ke tadi cikgu cerita dah tadi kalau ada hasil darab dia kena tukar dia biar dia jadi tambah-tambah tolak je. Dia tak boleh hasil darab ni. Tapi sebenarnya boleh juga guna tapi dia kena guna formula dia lah. Ni formula ni. Ni formula ni. Ni formula dia dy dx sama dengan u dv dx sama v du dx. Yang ni pula bahagi. Tengok molek ni. Dua formula ni dah ada bagi. Cara guna dia. Ni contoh ni. Contoh dia untuk hasil darab. Hasil darab. Katalah kita ambil y sama dengan x kuasa 3 4 tolak 3x kuasa 2. Okey. Yang ni kita boleh je nak expand dia, tak ada masalah deh kalau kita expand je dia. Ni darab yang ni darab yang ni. Lepas tu lepas expand kita buat pembezaan. Tak ada masalah, boleh deh. Cuma sini nak tunjuk cara guna formula ni. Kalau tak si expand, boleh guna formula ni deh. Formula dia adalah dy dx sama dengan mana dasar ni? U dv dx tambah v du dx. Ni formula dia deh. Ni.
Sama kan? U dx sama U dV dx sama V dV dx. Okey, jadi mana U, mana V, mana X. Okey, gini je. Ini kan dia darab ni. Kalau kita bracketkan dia nampaklah dia ni darab sini. Jadi depan, bracket depan ni kita anggap sebagai U, bracket yang belakang ni kita anggap sebagai V. Jadi U dia adalah X kuasa 3, V dia adalah 4 tolak 3 X kuasa 2. Ni du dx. Du dx ni kita buat pembezaan macam tadi je lah ni. Jadi 3 X kuasa 2. Yang ni dv, ni V ni X. Jadi dv dx. Ikut huruf dia deh. 4 jadi kosong, tak ada dah. Negatif 3 dengan nak ni. Negatif 3 darab 2. Negatif 6 X kuasa 1. Tak payah tulis. Kita ganti dalam formula ni. Ganti dalam formula ni deh. Tulis sini je lah. Okey, kita tulis sini deh. Ni kita sambung ni deh. Sama dengan U ni, ambil ni. U X kuasa 3. Darab dengan dv dx. Ni dv dx. Dia akan jadi cross gini. Negatif 6x. Tambah ni V. 4 tolak 3x kuasa 2. Ni kita cross kat ni dah. Darab dengan dv dx. 3x kuasa 2. Jadi kita tunggu serupa dah jawab pada dia. Nanti awak expand je dua ni. Expand. Ni kena darab yang ni. Ni kena darab yang ni. Nanti dapat lah. Okey, tu apa tu sepintas lalu je lah. Kita tak nak mahirkan benda ni. Sebab kalau nak buat benda ni saja, pada buat benda ni je lah. Sedangkan soalan dia aplikasi. Jadi kita kena tahu sepintas lalu lah. Guna kaedah datuk tu je. Cuma bentuk-bentuk dia lah. Sama ada dia tu guna apa? Fungsi biasa atau fungsi algebra atau gubahan ataupun hasil darab ataupun hasil bahagi lah. Okey, hasil bahagi pun sama. Cuma ikut je formula ni. Jangan tukar. Kalau ni V dv dx dia ada tolak. U dv dx bahagi dengan V kuasa 2. Okey. Fungsi. Okey, sudah yang tu dah. Oh, ni ada peringkat kedua. Peringkat kedua ni gini ya. Dengan gini ya deh. Tak payah pening-pening. Peringkat kedua ni maksudnya kita buat pembezaan kali kedua. Kita dah belajar saat ni kan peringkat pertama. Tu buat je pembezaan sekali. Dah dapat jawapan dia, kita buat pembezaan sekali lagi. Itu adalah peringkat kedua. Tu ya, simple je deh. Buat pembezaan sekali, pun buat sekali lagi. Siap lah. Simbol dia akan guna gini. Ni, macam ni. Macam ni simbol dia deh. D kuasa 2, Y, dx kuasa 2. Kalau peringkat pertama, dy dx. Peringkat kedua ni. Okey. Tu ataupun guna F. F macam ni, double prime. Kalau F prime saja, peringkat pertama. F double prime, peringkat kedua. Okey dah. Ni aplikasi. Aplikasi ni kecurunan tangent pada satu lengkung pada titik-titik berlainan. Yang ni kena ambil ringkas juga. Maksud cerita ni, detail-detail ni, tak pehel-pehel gapo pun. Ni guna awak tahu ni terbitan pertama ni boleh highlight pada buku awak ni. Ni lah. Terbitan Y terhadap X ataupun dy dx ataupun F prime X ialah ungkapan untuk mencari kecurunan lengkung pada sebarang titik. Oleh itu, ia juga dikenali sebagai fungsi kecurunan. Okey. Berhenti kejap deh, azan ni.
Apa dia ada ni? Tengok tu nak duduk mana tu. Kejap lah ni nak buat ni. Duduk sini kan? Duduk sini mana nak cari tangan. Mana ada tangan. Boleh lah. Lah. Ada orang ngacam mari dah. Dia puas dah lama dah. Okay, kita sama sikit lagi deh. Nanti lepas ni, nantilah next time insyaAllah nanti kalau ada kelas admit lagi, kita akan sambung diskuss sama soalan tajuk ni lah. Okay ni, soalan nombor 2, soalan nombor 2 ni dia nak ceritanya DYDX ni sebenarnya adalah fungsi keturunan tu je. Awak ingat gitu je. DYDX ni adalah fungsi keturunan. DYDX ni fungsi keturunan. Maksudnya kita nak cari keturunan di mana? Di situlah kita buat DYDX. Dia lah. Buat DYDX, kita gantikan titik dia. Okey, lepas tu nombor 4 keturunan. Okey, ini dulu deh. Keturunan tangen satu lengkung pada satu titik diperoleh dengan menggantikan koordinat X titik itu ke dalam fungsi DYDX. Kita buat DYDX, kita gantikan titik dia. Maka dapatlah keturunan tangen deh. Tangen tu, kena tahu jugalah tangen tu. Tangen tu adalah satu garis lurus yang menyentuh satu titik lah. Okey, kalau cikgu lukis gambar macam ni. Kita ada lengkung. Ni katalah titik sini. Titik sini ni katalah A 2 3 dah. Bila kita nak cari keturunan, sebab keturunan lengkung ni dia lain-lain, tak sama macam keturunan straight line Straight line ni dia keturunan dia sama belakang, tapi lengkung ni dia lain-lain. Lengkung ni dia macam ni keturunan dia dah. Keturunan titik ni duduk sini. Kalau kok ni duduk kok ni keturunan dia. Kalau duduk bawah dia straight gini. Kalau atas ni sikit dia kok ni. Ni tangen dia dah. Kalau kok ni kok ni. Ni. Ni garisan tangen dia. Dia semua dia apa? Dia menyentuh je. Dia touch saja dah. Touch je. Sini ada titik, sini ada titik, sini ada titik, sini ada titik, sini ada titik. Semua dia menyentuh je dah. Jadi
kita sebab tu dia panggil fungsi kecurunan. Maksudnya kalau kita nak tahu titik ni, kita buat dy dx, kita ganti lah titik ni. Kalau nak tahu kecurunan sini, kita ganti kecurunan titik sini. Nak tahu kecurunan sini, kita ganti titik ni. Sama lah deh, ganti titik yang kita nak. Okey, faham deh. Itu maksud kecurunan tangent. Lepas tu dia ada normal. Normal pada satu lengkung pada titik tu, ya normal ni dia serenjang deh, normal. Normal ni dia kat ni. Ni kalau lukisan ni ya, dia normal. Kat ni dia duduk normal dia ni. Dia duduk kat ni. Ni tangent kat ni, normal dia kan. Ni normal. Ni normal dia ni. Normal ni dia bersudut 90 darjah dengan tangent. Ni tangent, ni normal Nanti mesti 90 darjah, saya ingat sikit lah. Kat tu. Jadi bila 90 darjah, maksudnya normal dengan tangent ni kaitan dia berserenjang lah deh. Bila serenjang, ni tangent katalah ni tangent. Saya terbalik. Takut apa ni nya. Ni kita buat ni lah tangent. Itu kakak. Mentah. Coba. Ni tangent, sini normal 90 darjah. Jadi kita boleh ambil ni kecurunan tangent ni, kita buat M tangent. Ni kecurunan normal MN. Dia serenjang. Serenjang mestilah M1, M2 sama dengan 1 kan. Kalau kita belajar dari tajuk koordinat geometri. Jadi sini pun sama. M tangent darab dengan M normal sama dengan negatif 1. Ini formula dia deh. Agak dibahas ini kan. Gede. Saya bocor situ dulu. Okey, ni deh. Ni sini deh. Kecurunan normal sama dengan negatif 1 per kecurunan tangent. Saya di situ lah kakak. Di malah kat dia lah. Okey. Kita tengok. Oh, ala ada lepas atas tu pula dah. Hai, nak lepas sini kak. Toto tu pula soalnya. Tak. Fikir buat. Go. Oh, cikgu. Tunggu tapi atas juga. Locing lah. Cikgu. Apa? Jadi? Nak cari kecurunan tangent tu ni. Gan tak boleh cikgu ajar mula dah. Saya tak berapa. Dia kecurunan tangent gini je lah. Ni deh, tengok. Ni dia dy dx ni adalah kecurunan tangent. Kita tengok contoh soalan dia Lagi ni. Cari kecurunan tangent dan normal. Ni soalan dia. Cari kecurunan tangent dan normal kepada lengkung ni. Ni lengkung equation tu ada lengkung. Pada titik P 1 negatif 6. Seterusnya cari koordinat titik Q dengan keadaan kecurunan lengkung itu pada titik Q sama dengan kecurunan lengkung pada titik P. Hak bawah ni tak payah lagi Kita cari ni dulu. Kecurunan tangent, kecurunan normal.
Jadi kalau gini, kita akan faham dia, kita kena buat pembezaan . Bila dia kata cari kecerunan tangent dengan normal ni, maksudnya kita kena buat 2dx je lah. Tapi untuk contoh ni, cikgu nak tukarlah equation dia sebab equation dia ni payah . Equation dia ni kena guna hasil darab, dia jadi lambat sikit. Katalah cikgu tukar equation dia y sama dengan 3x kuasa 4 lah. Tolak 2x. Buat gini lah. Kita ambil mudah . Sebab payah tu nak buat pembezaan tu. Dia suruh cari kecerunan tangent. Kecerunan tangent ni kita tahu. Kecerunan tangent. Lain payah nak tulis . Sama dengan dy dx . View makan ni view. Kecerunan tangent sama dengan dy dx. Soalnya orang tahu dah. Oh, alah gigak ambil kakak . Kita cari dy dx dah. Kecerunan tangent, peringat gini dah. Kecerunan tangent sama dengan dy dx. Dy dx adalah kecerunan tangent. Jadi bila dia suruh cari kecerunan tangent, kita kena buat dy dx. Kita pun buatlah dia. 4 darab 3, 12x kuasa 3. Tolak 2. Ni dapat dy dx dia. Macam soalan sebelah ni, dia suruh cari tangent dan normal pada lengkung ni pada titik P. P 1 negatif 6 . Kalau kita buat gambar, dia akan jadi macam ni lah. Ni lengkung. Ni ada satu titik P. 1 negatif 6. Dia suruh cari kecerunan tangent pada sini . Kalau kita lukis dia punya garis, dia akan jadi macam ni lah. Ni garis dia. Ni garis tangent dia . Jadi kecerunan garis hot biru ni lah kita nak cari. Jadi nak cari dia, kita kena buat dy dx. Kita dah buat dah ni, dy dx ni buat dah. Tapi ni secara umum, dy dx ni secara umum. Bila kita nak spesifikkan dia pada titik P, kita kena gantilah titik P tu. Kena gantilah titik P ni ke dalam dy dx kita. Jadi kita gantikan dia 12. X dia, ni lah X. Ni Y. X dia satu je lah. Kita gantikan dia. Sama 12 darab 1 kuasa 3 tolak 2. Jadi 12 tolak 2. 10 . Jadi kecerunan dia 10 lah. Kecerunan sini . Kecerunan sini. Di titik ni je. Kalau kita nak cari titik alik ni, kita kena gantilah titik sini berapa koordinat dia. Kalau sini koordinat dia. Dia tak akan sama kecerunan dia. Okey, ni lah contoh dia . Macam mana kita nak cari kecerunan tangent. Lepas tu, dia kata cari normal juga ni. Normal kita tahu dia normal kot ni. Ni normal. Normal dia duduk kot ni . Normal ni dia duduk kot ni. Jadi bila duduk gini ni dia serenjang macam saat ni lah. M tangent darab M normal sama dengan negatif 1. Jadi kita ambil kecerunan tangent kita kan dah dapat 10. 10 M normal sama dengan negatif 1. Kita carilah M normal negatif 1 per 10. Macam tu je . Boleh? Faham? Ni contoh dia . Dia suruh cari kecerunan tangent dengan normal. Okey. Ada nak tanya? Untuk setakat ni. Faham ni? Faham lah tu. Awak ingat je, dy dx ni memang fungsi dia sebenarnya kita ada belajar banyak-banyak dy dx. Terbitan pertama tu semua sebenarnya adalah fungsi kecerunan. Bila kita nak cari kecerunan, kita gantikan titik ke dalam dy dx. Dalam dy dx ni, dalam dy dx dalam dy dx ni ada huruf X je ni. Y tak ada . Jadi kita guna X je yang perlu. Y tak perlu pun sebenarnya. Okey, gitu je konsep dia.
Ini macam mana? Soalan ni. Dia saya cari titik pusingan ni. Titik pusingan. Satu lagi dah. Titik pusingan. Titik pusingan ni dia dy dx sama dengan kosong. Sikit lagi dah. Sikit macam ni. Ada apa ni? Awak masuk ke lain pula. Okey. Satu lagi dah. Kalau kita ada lengkung, dia bawah ni kat minimum dia ni. Kalau kita ambil dia punya dy dx, kita buat gini dah. Buat gini. Jadi, sini ni dy dx dia sama dengan kosong. Ni dy dx dia sama dengan kosong dah. Sebabnya benda straight line ni straight ni dia sama macam atas meja ke atas latar ke, dia tu semua tu dia rata deh, rata. Bila rata, kecerunan dia sama dengan kosong. Jadi kita kena ambil ni lah. dy dx sama dengan kosong. Kena faham gitu deh. dy dx ni fungsi kecerunan untuk cari kecerunan. Tapi bila dia titik maksimum, minimum, kalau graf masa dia kot ni deh. Atas ni maksimum dia. Maksimum dia kalau dia garis tangensi tegak, sama je dy dx dia sama kosong juga walaupun dia maksimum. Ni deh. Bila maksimum atau minimum, dy dx dia sama dengan kosong. Ataupun dia panggil juga titik pusingan. Ni deh. Titik pusingan ni sebab apa? Tempat U-turn lah. Titik pusingan. Macam ni ya deh. Macam ni. Macam gambar ni. Macam gambar ni kita pergi sampai sini U-turn. 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 Jadi sini U-turn. Ni pergi sampai sini U-turn. Titik pusingan dia panggil deh. Jadi kalau macam soalan ni diberi lengkung Y ni. Cari koordinat titik pusingan bagi lengkung itu. Fahamlah. Bila dia titik pusingan, dy dx dia mesti sama dengan kosong. Kalau kita nak jawab soalan ni ya. Kita jawab gini je lah. Kita akan buat dy dx ni ni. Y dia sama dengan x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 9x tambah 15. Kita buatlah dy dx. Sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9 ni. Buat dy dx terus. Bukan terus. Kita samakan dengan kosong. Kita ambil 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9 sama dengan kosong. Sebab dia maksimum minimum titik pusingan dia mesti sama dengan kosong ni. Mesti wajib sama dengan kosong. Lepas sini kita faktor lah. Kecil dulu deh. X kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong. Kita faktorkan dia. X, sini 3, 1, sini tolak, sini tambah. Ni boleh guna EQN deh. Kalau tak cekap, guna EQN. Kalau cekap, congok kau cikgu je lah. Dia dapat gini. Ada dua ni. Dua ni adalah X saja deh. Kalau kita buat gambaran dalam bentuk graf, sebab dia graf kuasa 3 ni, graf kuasa 3 deh. Kalau kita gambarkan dia dalam bentuk graf, dia akan jadi bentuk gini. Gini. Nanti dia akan ada dua titik. Sini setitik, sini setitik lah. Jadi alik ni dia akan jadi negatif 1 lah. Sebab X negatif 1. Ini negatif 1. Koordinat dia dah. Y tak tahu. Alik ni 3. Y tak tahu. Ni Y dah tak tahu. Y ni kena cari. Sebab soalan dia kata cari titik. Ni kan cari titik. Ni cari titik pusingan. Bila titik dia mesti ada X dengan Y. Jadi kita kena cari Y dia. Nak cari Y dia. Kita akan tengok equation ni lah. Equation ni
Okay, dia kan ada y ni. Y sama dengan x kuasa 3. Jadi untuk cari y, kita ganti dalam equation asal dia lah untuk dapatkan y dah. Gantilah x dia. Kita ganti satu-satu. Ke tidak ni? Lorak ni. Kita ganti Ganti ni hak ni. Ganti y sama dengan kita ganti ni negatif 1 dan negatif 1 kuasa 3 tolak 3 darab negatif 1 kuasa 2 tolak 9 darab dengan negatif 1 tambah 15. Nanti dapatlah y. Dapat y sini, dia letak sini lah koordinat dia. Sama juga ni. Nanti juga baru dapat y. Baru dapat koordinat dah. Okey, lepas tu dia ada sikit lagi ni. Seterusnya tentukan sama ada titik pusingan itu maksimum atau minimum. Yang ni next time lah habis masa dah pun. Minimum maksimum ni kita kena belajar yang lain pula lah. Tajuk seterusnya lah dah. Okey, jadi cukup dululah saya kata lewat dah ni 5 suku dah. Walaupun ada kelas subjek lain kat Fani. Jadi kita sudah dulu dah. Dia nak tanya apa-apa? Ada je rasa semua tak tertanya. Tak tahu nak tanya gapo. Mungkin tak tahu nak tanya gapo dia. Okey, nanti awak tengok soalan tu dia. Cikgu attach dalam Telegram tu. Awak tengok-tengok lah. Nanti next time kita sambung lagi tajuk ni. Okey, jadi kalau ada gapo nak tanya, kita sudah dulu setakat ni deh. Sambung semula insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Nanti buatlah. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Mana dah ni tajuk ni? Ni dah. Dia attach situ nanti. Bukan ni dah lagi pukul lain. Terima kasih cikgu. Okey, ada lagi orang rupanya. Ada. Ni kau get cikgu. Ha. Oh, ada ni. Oh, awak buat ni gak. Tengok tu. Oh, bagus buat dia ada asrama. Ada cikgu. Assalamualaikum cikgu. Ambil cikgu. Oh, Amir Hakim. Ha, ada belakang ni. Ni. Haika pula dah. Yolah kau. Mana? Tu Haikal. Dia buatlah Mac tu sampai dia belakang ni. Mana cikgu? No, belakang tu. Belakang orang sedap Ambil cikgu. Apa dia? Orang sedap Ambil cikgu. Apa dia dah Okay you, gula ni okay you. Okay cikgu, bye-bye. Assalamualaikum. Okey, salam.